Alhamdulillahi qa'il Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim ila bi khair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Yang dihormati lagi dimuliakan Al-Fadhil Tuan Pengurusi Tuan Imam Bilal, ahli jawatan kuasa, Fadil Ustaz-Ustaz, Ustazah, Muslimin, Muslimat, sahabat-sahabat seperjuangan. Alhamdulillah semua, Alhamdulillah syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kini masih lagi memberikan kepada kita kekuatan dan terus istiqamah di dalam ibadat secara berjamaah, kemudiannya dipilih dan diberi lagi kekuatan untuk kita terus berada di dalam majlis ilmu. Nah, duduk dalam majlis ilmu ni pun kita memerlukan pertolongan, yakni kekuatan daripada Allah. Kalau tak ada kekuatan tak duduk juga. Sebab maklum sajalah yang datang kuliah-kuliah ni tuan-tuan semuanya bekas-bekas jejaka idaman Melaya semua. Macam mana? Itu dengan gaji Melayu terakhir. Jadi maklum sajalah. Jadi kekuatan itu datang daripada mana? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur. Kita bila kita mendengar orang beriman dengar azan itu, lalu dia menunaikan ibadat itu, bukan sebab ada ganjaran, bukan disebabkan ganjaran. Disebabkan apa? Disebabkan syukurnya kita. Kita syukur kehadirat Allah, lalu kita pun menunaikan ibadat dan menjawab kita tu. Yang surga tu keep aside lah. Dia orang later. Yang pentingnya syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Siapa syukur aku tambah nikmat, siapa kufur azab aku amat pedih. Tu kata Allah. Maka dapat kita tu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, kita tengok sekarang ni tuan-tuan, Allah ujian musibah macam-macam yang melanda negara kita yang tercinta ini. Baru saja menyambut kemerdekaan. Saban tahun kita sambut merdeka, di laung-laung merdeka tu seolah-olah macamlah merdeka sangat, rupanya tak merdeka. Tu contoh yang paling dekat kita tengok tentang merdeka. Remaja yang naik motor tu, sepatutnya orang naik motor ni duduk. Bila dia menerang atas motor tu, dia tak merdeka sebenarnya. Dia memilih jalan untuk musnahkan diri dia. Tu. Jadi dia tak merdeka. Sopalah juga orang yang terus menerus menyokong tauhid, ini juga tidak merdeka. Tak tahu nak pilih yang mana satu yang baik, yang mana satu permata, yang mana satu yang kacau. Masih lagi memilih kacau dan melihat kacau itu sepertinya intan. Yang intan itu dikatakan kacau. Why? Sebabnya sebabnya apa? Malaikat dah bersumpah, iblis ni dah bersumpah di hadapan Allah, memohon di hadapan Allah, personally minta di hadapan Allah. Ketika mana? Ketika mana Allah nak campakkan iblis ni keluar daripada surga itu. Ini kita akan kata Allah. Jadi tuan-tuan, sebagai mukadimah ni tuan-tuan, saya nak kongsi satu perkara lah. Yang boleh kita kongsi dan kita amal. Kita muhasabah diri kita. Yang ini satu perkara yang tajuknya bentuk-bentuk kemurkaan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah bentuk-bentuk kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala? Dia ada 5. 5. Kemurkaan Allah yang pertama ke atas makhluk yang namanya manusia adalah ke atas Nabi Adam alaihissalam. Itulah kemurkaan Allah yang pertama. Salahnya bukan salah banyak pun. Nabi Adam ini telah melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah. Apa larangan itu? Allah kata, wahai Adam, jangan kamu hampiri pokok ini dan makan buah dia. Lalu dihampir dan dimakan buah itu. Atas apa? Pujukan isteri itu.
Pujukan isteri yang bernafsu. Nafsu ini sifatnya merengek. Lalu direngek isterinya merengek kepada suami, maka tergoda si suami ini makanlah buah itu. Maka terkeluarlah Nabi Adam daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok tu sikit saja salah tu. Engkau dia pun tak makan, jangan makan. Dia makan. Salahnya iblis ni tuan-tuan sikit saja, sujud kepada Nabi Adam. Orang kata apa, sesuatu kejadian yang Allah kata sempurna, hang sujud saya aku nak tengok. Hang boleh akur, hang boleh patuh ke tak boleh? Tak patuh boleh. Tu. Keluar juga dia daripada syurga Allah. Sikitnya. Baru sekali arahan Allah tak sujud. Kita yang duduk di dunia ni tuan-tuan, ada yang tak sujud langsung, tapi kepada manusia dia sujud. Tuan-tuan, apa faedah bubuh banner tu kami di belakang ni lah, belakang tu. Kalau bubuh di belakang ulama dapat pahala. Di belakang makhluk lain selain daripada ulama, nabi-nabi, Allah tak dapat pahala. Dapat dosa aja. Seluruh selama tuan-tuan. Ada tu. Saya kuliah sampai Bukit Beruntung tu penuh. Pondan, nama pondan bubuh. Namanya tak ada. Tu. Nak berjuang tapi pondan. Tak payah berjuang lah tu. Tu. Sebab apa? Sebab dibantu. Macam contoh macam ni, pilihan raya kecil dekat apa ni? Penggal kubur. Dia bagi di warning siap-siap lah. Kita jangan gunakan apa ni, agensi kerajaan. Yang selalu guna ni siapa? Kenapa yang selalu guna? Sekali pilihan raya tu 17 helikopter tu, TDM tu dia pakai. 17 kecil. Tu kerajaan punya apa? Orang punya, kerajaan punya tu. Tapi SPR keluar. Kita jangan amalkan ni apa, kenyataan-kenyataan yang kesat. Siapa yang berkata kesat selalu? Tu. Sebenarnya meludah ke langit, kenalah membawa balik. Jangan terludah sana. Jadi tuan-tuan, itu kemurkaan Allah yang pertama. Lalu Allah hantar Nabi Adam ini ke tempat yang namanya Sealand, ataupun dipanggil Sri Lanka sekarang ni. Tu. Nabi Adam dicampakkan situ. Nah, yang Siti Hawa ni diturunkan, dicampakkan di Jeddah. Jeddah ni apa makna dia? Nenek. Memang nenek kita. Jadi kita tengok tuan-tuan, seorangnya dekat Ceylon, seorangnya dekat Jeddah, jauh. Jadi macam mana perhubungan itu? Melalui wave system ni, wave. Dulu lah kita baru nak pakai telefon canggih ni, pakai wave. Bila Nabi Adam panggil Siti Hawa, dia panggil, wahai Hawa, Siti Hawa pula panggil Adam, wahai Adam, tu yang kena Adam. Contoh dia. Tu Allahu Akbar, Allah yang kuasa. Dulu bila dia rabah bila azan, dia tak pakai mic pun. Tak pakai mic pun. Alunan, lantunan tu pergi ke langit dulu. Bukan pergi horizontal ni, vertical dulu. Naik ke langit, bercambah suara tu jadi sedap. Ikhlas. Jadi yang pertamanya, 5 bentuk itu, yang pertama namanya bala. Bala Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah turun ni, baru ni, India baru ni. Tiba-tiba kita dengar banjir besar. Dulu tsunami. Kemudian orang masih lagi tak beringat lagi, tak ambil pengajaran. Allah turun pula negara Jepun. Melintas kita tu, melangkau. Jadi sampai sekarang tak sedar-sedar lagi. Tak tahu bila nak sedar. Bala ni, kata ulama, dia akan turun, dia kena semua. Orang baik pun kena, orang yang tak baik lagi kena. Yang kena tu sebab orang tak baik kan? Kena juga. Tapi yang untungnya bila dia kena, bala ni melanda orang yang baik, Allah akan bangkitkan orang yang baik dalam satu tempat yang paling special. Tu. Yang seronok tu. Jadi kita reda je lah. Tu. Sebab apa datangnya bala ini? Sebab turun bala ni sebab apa? Maksiat yang berleluasa. Maksiat. Allahu Akbar tu. Tapi masyarakat Melayu Malaysia ni pun pantang. Ada keramaian, ada seronok-seronok, dia jengkek-jengkek kat tengah padang tu, seronok berkenal sangat. Kalau masjid ni tak mau datang lah. Itu masalah dia tu. Tak sampai lagi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Iblis dah kata dah, qala rabbi bima aghwaytani
la uziyanannahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Kata Allah, kata iblis, ya Allah, ya Tuhanku, engkau dah sesatkan aku, izinkan aku nak sesatkan anak Adam ni pula. Aku akan tentukan, aku buat mereka ni yang baik nampaknya huduh, yang huduh ni nampaknya baik. Orang baik nampak tak baik, orang tak baik ni semedang nampak baik. Mencuri pun baik, tu. Berjanji tak betul pun baik. Tuan-tuan muslimin muslimat, ada ramai orang bos MH17 ni tuan, crash dia, yang hantar orang yang tidak berkenaan tu pergi untuk investigate tu pasal apa, buat BOI ni, Board of Inquiry, aviation punya bab, hantar aviation punya orang lah. Engkau kerja engkau, buatlah kerja engkau. Dia hantar pergi gerombolan poli-poli tu buat apa di sana. Yang kau dulu nombor 1 dulu pergi duduk sana lama-lama, kononnya pergi negotiate lah untuk mudah masuk. Sampai sekarang tak mudah-mudah, tak apa yang buat tu. Asal nak masuk aja ada sekatan tu. Apa yang kau hantar sampai Ketua Hakim Negara pergi KPN ni? Buat apa? Pasal kau hantar polis, ni semua politikal. Kalau hantar aviation lagi ada yang berita tersebab bantal lain pula. Itu masalah. Tu je ceritanya. Tuan-tuan ingat boleh keluar ke laporan tu? Tak keluar, tuan-tuan. Dia akan cut and paste yang Belanda tu punya. Tu. Yang pergi tu semua kuda kayu. Apa dia nak buat? Dia jalan menghabiskan duit. Banyak hingki-bengki, Allahu Akbar, tuan-tuan. Onak dan duri banyak sungguh. Tengok emas ni, tuan-tuan. Adakah dengan diberhentikan 6,000 orang staff itu, emas akan maju dah? Emas ni since daripada 2007 sampai sekarang, tuan-tuan, injection of duit ni dah 13 bilion dah. Bukan kata 6 bilion, 13 bilion dah. Tak stable-stable lagi macam tu. Tak stable juga. Tu Perdana Menteri kedua, tuan-tuan, Masya Allah, kata barakallah. Dulu kan kita ni MSA, sebelum emas ni MSA, Malaysia Singapore Airlines. Punya cerdiknya Perdana Menteri kedua dulu, dia tengok kita ni sikit-sikit nak pergi domestik. Dalam Malaysia ni kita nak pergi tempat Malaysia, kena pergi transit Singapura dulu. Dia kata, this is the cannot, man. Tu dia break. Sana buat SIA, kita buat emas. Dia grew emas pun naik, Masya Allah, kata barakallah. Boleh ke anak dia lingkup habis dah. Boleh ke anak dia. Dulu Perdana Menteri kedua ajak orang Melayu ni, semua datang pekan. Nak bagi Melayu ni broad window terbuka, semua datang ke bandaraya ni, datang. Boleh ke anak dia hambat habis Melayu masuk kampung balik. Tu punya cerdik ni. Tu pun orang duk sokong juga, itu pun bijak tu. Paling bijak. Genting Xiangyan punya power station dibeli oleh 1 MBP. Sampai sekarang 38 bilion dah. Tu duit habis 38 bilion. 2 power station. Tu pun orang kata apa-apa. Kan kebetulan lah saya sembang dengan seorang. Oh, ni saya hantar, saya ikut anak saya convocation Pulau Utara ni, sembang dengan satu businessman. Duduknya di Perlis. Tak boleh sembang sama dia kata, tak apa tuan, dia kata janji orang Melayu kaya je tuan, kita sokong je. Saya macam nak kata kepala kotak paling bodoh ni, mampu tu tak apa. Orang Melayu tu kaya, dia bagi hang bukan duit, dia tak bagi. Dia kira perut dia je. Minta maaf nak cakap lah, kasar sikit Allah, minta maaf kan. Tak tahan, sembang orang bodoh ni. Dia kata tak apa bagi Melayu kaya, janji Melayu duduk di atas dia. Nak tanya dia hang pakai kereta apa sana? Tu yang duduk in front line tu, apa-apa pun jadi, front line semua. Kayu basket cabuk je lah. Tu, yang 3 line lah, 80 line, semua line lah. Tak fikir kata tu, kau masuk dalam perjuangan tu, kau mati, belum tentu lagi kau boleh sebut kalimah Allah. Tak sebut. Boleh sebut tapi nak minum air Telaga Kausar, besok Nabi malaikat tak bagi. Sebab perjuangan kau silap. Orang yang dah masuk 25 tahun ke sana pun keluar balik. Alhamdulillah ketika umur 71 tahun keluar balik dia. Nasib baik. Kalau dia terus terjebak dalam sana, itu masalah.
Itu bala. Yang keduanya kafarah ataupun kifarah. Bala yang kedua, bentuk kemurkaan Allah yang kedua. Kifarah ini diturunkan bila? Boleh juga dikenakan di atas seseorang. Dia buat, dia kena. Sebab apa? Sebab ini tanda Allah sayang. Untuk khususnya kepada orang beriman. Macam kita ni lah. Bukan dijaga. Maka Allah nak suruh kita muhasabah. Bila kita kena tu, Allah nak ampun dosa tu. Jadi kita pun bertaubat. Kita muhasabah sebab apa jadi. Betul kita tengok kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Anak kita yang kecil tu, anak-anak kecil tu, bila dia cedera, bila dia jatuh, ada satu musibah berlaku dekat dia, bukan sebab salah dia, tuan-tuan. Salah ibu bapa. Kifarahnya ke situ. Allah bagi anak dia, bagi ibu bapa dia sedar. Betul. Itu sebabnya bila orang yang beriman ni duduk dalam majlis ilmu, malaikat purposely mohon kepada Allah nak berdoa. Sebab bila mana Allah kata wa isqulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak cipta makhluk yang namanya manusia jadi khalifah di muka bumi. Malaikat kata Allah, dalam hati dia pun ada tak payahlah dia akan jadi ni. Ada dah usul-usul macam tu. Tapi Allah punya kuasa buat juga. Sebab apa mereka mendoakan kepada orang yang duduk dalam majlis ilmu ni? Sebab dia tahu di ketika mana Allah nak masukkan akal dan nafsu ni dalam diri Adam, dalam diri manusia ni, Allah panggil dulu akal tu, wahai akal kau datang sini. Allah tanya siapa aku, siapa engkau? Akal pun kata engkau adalah Tuhan dan aku adalah hamba-Mu. Allah pun masuk perang. Senang akal boleh terima. Allah panggil nafsu pula, wahai nafsu, omong di sini. Siapa aku dan siapa engkau? Nafsu kata apa? Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Tu punya beban. Allah kata wahai malaikat, angkat nafsu ni, umpan dalam api neraka. Malaikat tahu nafsu ni memang teruk. 3 kali dibakar. Kemudian ditanya, last kali tanya, Allah pun tanya, siapa engkau sekarang? Baru dia kata engkau Allah dan aku hamba-Mu. Maka Allah masukkan kepada diri manusia itu. Tetapi malaikat dia tahu nafsu ni memang teruk. Itu sebabnya siapa yang boleh lawan nafsu, boleh duduk dalam majlis ilmu ni, memang 70,000 malaikat berdoa serentak. Allah seronok tuan. Mati masuk syurga kita. Bukan saja-saja tuan-tuan, Allah tuan. Kita nampak senang. Sebenarnya Islam ni bukan mudah. Sebenarnya Islam tidak mudah. Yang mudah, yang nampak mudahnya siapa? Yang rasa mudah macam tuan-tuan muslimin muslimat ni rasa mudah. Sebab dia immune, dah sebati. Kita dengar azan kita terus buat. Kita dengar majlis ilmu kita datang. Benda tu dah rutin. Itu jadi kebiasaan. Itu yang jadi Islamnya tak mudah. Mula-mula tuan-tuan Allah, yang Melayu yang baru masuk Islam ni, dia tak masa susah. Melayu baru masuk Islam, mualaf Melayu pun tak ada. Mualaf Melayu. Bukan Cina dia mualaf Melayu pun ada mualaf dah. Daripada songkot 6 inci pergi 3 inci 2 inci pakai putih. Tu dia istiqamah tu, alhamdulillah. Yang ketiganya, kemurkaan yang berbentuk laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Laknat yang Allah turun kepada muslimin muslimat di kala mana kaum Samud dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum Samud, Namrud dilaknat oleh Allah Ta'ala ketika mana menentang Nabi Ibrahim AS. Matinya Samud ini, Namrud ini, dengan nyamuk saja Allah hantar. 700 tentera dia dimusnahkan oleh segerombolan nyamuk yang Allah hantar. Tentera Allah yang nyamuk saja. Allah bagi pesan kepada nyamuk tu, wahai nyamuk-nyamuk, kau jangan makan ni, yang seorang ni, yang dia punya chief ni, kau jangan makan. Suruh dia tengok, kau balon ni 700,000 orang. Dia pun tengok. Dia kata, kau nyamuk tak makan aku pun. Hang tunggu malam ni. Rupanya dia tidur kena. Ada riwayat cerita, dia masuk ke telinga. Ada kata masuk sekor, masuk ke hidung. Sekor je Allah hantar. Hidung orang tak ada makan otak. Mati macam tu.
Oh tuan-tuan, azab yang Allah hantar, kemurkaan Allah. Siapa juga di zaman Nabi Nuh, Nabi Lut, Allahu Akbar. Sebab apa laknat Allah ni? Merupakan kehinaan. Kehinaan. Allah nak hina seorang tu. Tu makna istilah lain kepada laknat Allah hina. Ada juga orang kaya yang hina, ada juga orang kaya yang Allah muliakan. Ada juga orang yang miskin Allah mulia, dan ada juga orang yang miskin ini Allah hina. Sebab apa? Sombong. Dah lah miskin, sombong pula tu. Cuba kita tengok. Dah lah tak ada apa pun, menyokong kuat pula tu. Tak ada apa pun. Contoh, tak apa, tak pernah dia fikir ke? Kalau sokong dia tu, kereta makin lama makin banyak aku. Makin lama daripada kereta tu kat motor tu kat basikal jalan kaki. Menyokong kuat juga. Nampak tak? Tak tahu. Itu salah satu daripada sebab apa? Jahil. Tuan-tuan muslimin muslim Allahu Akbar. Ruginya manusia, ruginya kita ni tuan-tuan. Setengah-setengah tu rugi. Dia tidak menggunakan dengan sempurnanya masa yang Allah bagi kepada dia. Dia tak isikan masa-masa tu dengan nak belajar ilmu Allah. Bagaimana preparation kita untuk bertemu Allah. Kalau kita hadamlah kalimah yang paling simple, yang selalu kita dah sebut. Bila ada musibah, ada bila ujian, kita akan sebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita hadam ayat tu, kalimah itu, semua orang jadi baik. We are coming from the Creator, and to the Creator we are going back. Kita akan balik kepada Sang Pencipta. Kita ingat balik. Daripada Allah aku datang, aku nak balik. Aku datang ni buat apa? Sebut je, sahabat kita mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebut sedap. Tapi setakat sebut tu lah, tak timbul keinsafan. Sebab sekarang ni fenomena mati mengejut. Muda-muda je mati. Dia tak tua-tua. Sebab mati ni Allah tak pernah bagi tahu kita. Ni nak mati ni tak. Cuma Allah kata tu peringatan, fazakir, peringatan itu kita nak selalu everly bersedia saja. Apa yang kita sedang lakukan ni, kita sedang melakukan persediaan. Dan moment tak Allah ambil, at least dah ada dalam persediaan kita. Tuan-tuan, kita tengoklah kemurahan Allah, rahmat Allah. Kita hidup ni tak lama tuan-tuan. Kita hidup tak lama. Katalah ada orang yang 50 tahun, most 70 saja, 70. Dalam 70 tahun kita hidup tu, berapa lama kita betul-betul beribadat, fully concentrate kepada Allah. Katalah 30 tahun. Out of 70 years, 30 tahun kita memang betul. Okay, accepted. Dan kita pun mati. Mati dalam keadaan yang baik, anugerah di syurga. Syurga itu sampai bila? Ever and ever and ever and forever. Sampai bila-bila. Tengok, Allah punya kuasa 30 tahun je. Sampai selama-lamanya nikmat tu Allah Akbar. Dah tak ada ibadat dah, terima ganjaran saja. Perolehi nikmat daripada Allah. Kan? Itu mana kata Allah tidak ada sifat pendendam. Sama lah siapa orang yang belum ada. Maka beruntung kita dipilih jadi umat Islam, jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, untungnya banyak nikmat kita. Banyak nikmat. Yang keempatnya namanya istidraj. Istidraj. Pemberian daripada Allah dalam keadaan yang Allah murka sebenarnya. Tu kita tengok orang-orang yang hidupnya senang lenang, lavish hidup. Sakit tak pernah, solat pun tidak. Tak solat pun. Solat pun setahun sekali, raya lah pun. Tu pun kalau masuk TV. Tak masuk TV tak ada. Tu. Kita pernah tengok ada satu pembesar, dah buka dalam 22 tahun mantap. Kalau program baca Yasin ni, tak tahu lagu dihafal. Orang dah baca, dia sedar. Tengok boleh. Kau boleh tengok, kau boleh kita tahu. Itu mati. I'm very observant about that. Hafiz. Nak pukul dia balik. Hafiz. Hafiz. Mungkin dah insyaAllah. Itu. Aduh. Orang cium tu, dia pun cium tu.
Masyarakat kita ni kalau buat mengikut mengikut, lepas itu patuh sangat kepada manusia ni. Okey, kita bergabung semua pakai baju hitam. Yang perempuan pakai baju hitam, pakai seluar hitam, pakai spek hitam. Yang pakai hitam-hitam ni tuan-tuan Yahudi je, tapi ustaz bukanlah Yahudi, tak ustaz. Nak pula kita ambil kau. Ikut semua Allah. Tafakurnya Allah. Nabi Muhammad SAW wafat. Sayyidina Abu Bakar, orang yang paling kanan, tak suruh pun tafakur kau, takabur kau, apa tak kata berfur kau. Kita ni sumpah sangat ikut. Itu istidraj kan. Kadang-kadang pengamal sihir ni pun Allah bagi. Allah izinkan sihir itu berlalu. Dikenalkan kan? Allah izinkan. Allah bagi power dia. Bukan sihir tu salah, pengamal tu. Ni si A dan ni si B. Si A ni nak kenalkan si B. Allah izinkan. Andai kata si B ni tak ada pendinding, kenal, Allah izin. Tapi andai kata si B ni ada pendinding, dia akan bertemu di tengah ni. Dia ni pun bagi mantra dia ni pun Allahu la ilaha illa dia pun baca. Maka bertemu di tengah ni, hak dengan yang batil ini, maka Allah akan pilih yang hak. Maka berdosa dia. Siapa juga orang yang cari rezeki haram cara haram, Allah izin. Allah izin. Sebab tu yang kata Allah, kau minta bagi, Allah akan bagi. Kau minta nak menang apa, Allah bagi. Tapi nasib lah kata. Tu. Yang kata tu kita tengok tuan-tuan, Allah Akbar, unsur-unsur orang buat jahat ni tuan. Kita tengok yang geng-geng jahat ni lambat mati sebenarnya. Yang mati cepat ni geng-geng baik. Umur 40 ni 90 dekat dah. Contohlah contoh 60. Cari harta dengan haram, Allah izin. Allah izin. Tapi andai kata sampai satu ketika dia dapat hidayah, masuk kembali balik kepada jalan on the right track lah, on the right path, maka harta tu macam mana Allah akan buat? Allah akan bagi dia hilang. Rumah runtuh, tiba-tiba dalam rumah ada 2 juta, tak terkejut orang. Ada 2 juta bukan PAT, orang 5 kita tentera 2 juta. Kau tak runtuh, orang tak tahu. Allah bagi runtuh, Allah orang tahu. Kadang-kadang kita ni pandai banyak-banyak dalam rumah, bersedekah-sedekah. Abdul Rahman bin Auf tuan-tuan, setiap malam dia akan buat berbalik keuntungan dia 750 dirham. Berbalik 750 ribu dirham dia akan balik. Sampai rumah dia akan panggil orang kanan dia, orang kiri kan, tentukan malam ni juga habis duit ni. Tu Abdul Rahman bin Auf, dia tak mau. Apa kata dia? Aku tak mau ketika mana kalau aku mati malam ni duit ni banyak dalam rumah. Susah aku nak jawab depan Allah. Orang kaya kan, dia berat. Maka apa orang kanan dia buat? Pergi cari ni kedai-kedai yang mana ada sahabat-sahabat hutang, bayar. Tapi zaman kita ni tak ada macam itu. Kalau ada, untung sahabat kita dia berhutang saja. Dia bayar. Mati kita. Tak, haji ni bayar. Dia putih haji. Tak boleh kan. Cuma akhir zaman ni tuan-tuan, akhir zaman. Satu hadis Melayu lah. Hadis Melayu. Dia kata apa? Dia kata clever squirrel jump, at last fall the ground also. Itu hadis Melayu. Dia pandai-pandai cuma melompat, akhirnya jatuh ke tanah. Tu akan jadi. Buat onak, buat zalim, perang. Buat salah, orang tak tahu. Ada orang yang belum backup hang lah banyak, tutup kena. Itu sebabnya tuan-tuan muslimin muslimat. Ada seorang pemerintah yang merintah 22 tahun. Bila dia merintah, dia nak pilih menteri besar, dia kata, I submit satu nama aja. Tak ada siapa lagi pun. Sekarang ni pula, mana-mana nak 3 nama lah, 2 nama. Kerja hang, you are the one who authorize ya. Authorize je. Hang tak boleh masuk campur. Hendak 10 ke 3 lah. Orang hantar, hang terima. Tak terima sudah. Dia pula. Hendak 3, hendak 2, hendak 1.
Kau buat kerja kau sudah, kerja kau tak buat. Jadi ketua agama. Tadi kita tangkap lah. Kalau kau nak guna tangkap semua. Kerja agama pun tak berapa nak buat. Allahu Akbar. Jadi gaduh. Tu. Yang kelimanya, murkanya Allah kepada seorang itu dicabutnya ketenangan pada diri dia. Tak ada ketenangan tu, tak ada tenang tu. Itu sebab tak boleh duduk di Malaysia ni, sebab tak tenang. Kejap-kejap pergi Azerbaijan, kejap-kejap pergi London, kejap-kejap tak tenang. Nak cari ketenangan, tak ada. Allah tak bagi. Sebab buat zalim banyak sangat orang, tuan-tuan. Kita buat zalim kat orang, Allah tak bagi ketenangan tu. Tu. Kejap-kejap terubah, kejap-kejap terubah, kejap-kejap terubah. Tak boleh nak duduk, panas. Nak tak jawatan tak juga. Macam-macam jatuh lah. Betul orang 2 biji jatuh. Kita dah merdeka 57 tahun dah. Soalan yang asyik bocor dia tiap tahun. Tak jawatan tak juga. Bocor saja. Yang soalan yang dah betul-betul bocor dia tak mau belajar. Yang 4 soalan dia bocor, tak mau belajar tu. Katalah tengah-tengah bocor ni, matinya orang tu. Malaikat pun tanya, ni aku ada 4 soalan bocor. Yang hang punya dia tak tahu bocor lah. Dia pun nak tanya. Soalan pertama, dia jawab tak dia jawab. Malaikat pun tanya, siapa Tuhan kamu? Boleh bagi ABC dia? Tak ada. Ni bukan objektif. Subjektif. Kau jawab lah. Bocor kita nak tahu kita. Dia cari dah semua jadi scapegoat. Dia kami hitam. Pak Johor cepat pula dapat tu. Tu yang syok tu. Kalau buat-buat nak mengenal orang cukup cepat. Tu. Baru katanya hina pukul 11. Pukul 2 aku dah tangkap dah. Punya cepat. Kita punya polis cukup efisien. Very good. Dan dunia memang kita punya cukup bagus. Tu. Tapi kalau kena kat hangpa 30 tahun. Tu sebabnya sekarang Allah ayat sengsara dan kena buat korban. Kena seorang 500. Sebab apa? Bagi yang jaga lembu tu pun, semua jebon jaga lembu, tu yang jadi mahal lembu tu. Kau tidak tahu apa lembu-lembu ni. Jebon jaga 500. Tu yang kurang sambutan sikit. Dulu tempat saya tu 25 ekor. Besar 2 ekor senang-senang. Dah baru 4 ekor. Nak kaya tak per hari ni? Sebab mahal. 500. Di Bandar Tasik Selatan tu 550. Dia duduk di Bandar Tasik Selatan, dia nak distribute, dia tak kenal orang. Dia suruh cari saya untuk cari orang. Saya duduk di sini. Ada juga. Allah Akbar. Kalau nak murah ada. Tak murah. Mari langgan tulang nak nampak tulang celonggeng. Allah Akbar. Yang Mardi punya ada 7,000. Yang merendut di badannya. Takut pula makan lemak je. Dah rumah jantung pula. Macam-macam makan. Maka dicabut ketenangan hati itu. Yang kata sakinah tu tak dapat. Kita ni yang berada di sini kompong dah ketenangan. Duduk kadang-kadang kita sama. Kita himbau balik, dia akan jadi tenang. Sebab Nabi pesan lah, tempat-tempat yang boleh diraih ketenangan ini adalah salah satunya di majlis-majlis ilmu. Di situ ketenangan. Sebab apa? Kita ni dipayungi oleh malaikat. Malaikat yang mendoakan kita, 70,000 malaikat itu. Sebab dia tak ambil tempat, maka dia tu percaya, dia masuk. Tu yang tak nampak. Maka bukan saja malaikat, ikan di lautan, di perairan tu doa juga untuk kita. Untung kita. Selagi kita duduk ni, malaikat tu doa, ya Allah, Tuhan, bagilah kejahteraan, kebahagiaan, bagilah Allah. Each and every one of us mati dalam keadaan yang baik. Mereka amin, mereka doa, mereka amin. Doa daripada makhluk yang tak pernah buat salah kepada Allah. Itu sebabnya untungnya kita solat jemaah ni, tuan. Solat jemaah ni kalau seorang ikhlas, semua dapat ikhlas. Seorang aja bersyuk, semua dapat. Kita Datuk Imam yang bersyuk, lain tak bersyuk. Lalu saja lah, yang sibuk. Dapat ke semua. Tu, tak betul duduk. Kita lepas-lepas imam waladhalin. Ngomong kata dalam layang. Wah, ini pasal malam ke mana kan?
Dapat juga kita pun. Begitu. Kan tenang. Tu orang-orang yang berilmu, orang yang beriman semua tu, dia akan datang ke rumah. Dia tak mau tinggal. Buat imam dia, orang dah dengar daripada rumah. Dah lepas ketiga, dia mari duduk. Dia mari duduk. Dia cabut ketenangan. Maka duduklah dalam majlis ilmu ni, kata Nabi Muhammad SAW. Di situ ada ketenangan. So kalau kawan-kawan kita yang ada penyakit insomnia ni, tak boleh tidur malam, so dia mendatang majlis ilmu. Kau datang dah ni, dengar majlis ilmu. Kau tak boleh tidur kan? Baru ustaz bagi muka lima, habis ruyuk dah dia. Baru assalamualaikum, ruyuk dah. Punya tenang lah. Dah macam ni pula hijau ke semua, lagi tenang. Tak ada unsur tracking tu. Semua warna-warna syurga ni. Kita di dunia lah dah bagi dah gambaran syurga. Tu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat tu, untunglah kata Allah qad aflaha man tazakkaha. Untunglah orang yang memperbaiki dirinya. Tu sekadar yang dapat kita kongsi, baru nak masuk tajuk. Lepas tengah buat lagi. Tajuk kita malam ni hadis 40. Hadis 40. Kita hadis 40 kan? Okey. Al-hadithus sani wal ashru. Hadis yang ke-22. Hadis ni kita jam-jam lah tengok kepada kesesuaian masa. Saya tak boleh ikut sikunya. Saya tengok kalau sekarang ni tengah tegang pasal sultan, saya baca hadis ni. Orang dapat tangkap. Itu kita relate sikit. Benda ni nak kena cerita benda yang berlaku at present ni apa. Tu orang boleh tangkap cepat. Nak melari-lari susah mana faham. An Abi Abdillah Jabir ibn Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza salaitu maktuban wa sumtu ramadan wal ahlal wa haramtu al-haram wa lam azid ala zalika shay'a adkhulul jannah qala na'am rawahul Muslim. Wa ma'na haramtu al-haram ijtanabtuhu wa ma'na ahlal kul al-halal fa'altuhu mu'taqidan. Terjemah daripada Abi Abdillah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang lelaki telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, apakah pendapat kau jika aku sembahyang yang wajib, dan aku puasa Ramadan, dan aku halalkan yang halal, dan aku haramkan yang haram, dan aku tidak menambah suatu atas demikian itu, adakah aku masuk syurga? Sabda Nabi, ya, masuk syurga. Diriwayatkan oleh Muslim. Dan makna aku haramkan yang haram ialah aku jauhinya, dan makna aku halalkan yang halal ialah aku mengerjakannya dengan itikat halalnya, syarahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jabir adalah seorang sahabat yang tidak pernah mengikuti perang Badar dan Uhud. Jabir ni, bapanya ialah seorang sahabat yang terbunuh dalam perang Uhud. Maka dengan terbunuhnya bapaknya, mulailah timbul dalam hatinya semangat perang, dan banyaklah di antara perang Rasulullah SAW yang dia sendiri menyertainya. Hadis riwayatnya ada sebanyak, dia telah meriwayatkan hadis sebanyak 1,500 hadis. Tuan-tuan muslimin muslimat, sahabat-sahabat Nabi ni kita tengok, kita tengok ada yang meriwayat 2,500 hadis, 5,000 hadis. Di antara kalangan sahabat-sahabat Nabi yang punya ingatan yang cukup baik, yang paling baik di kalangan sahabat-sahabat Nabi, namanya Utsman bin Affan. Jarang sangat kita dengar hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan. Sebab apa? Tu banyak sahabat-sahabat Nabi ni, dia tak banyak sangat riwayat hadis. Macam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sebab apa kata mereka? Dia teringat akan satu hadis Nabi kata apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatawabba ma'aduhu minan nar. Barang siapa berkata bohong atasku, ambillah tempat satu di dalam neraka. Itu yang dia tak mau. Takut-takut tersasar. Tuan-tuan, sahabat-sahabat ni cukup jaga. Tu. Jadi takut. Jadi itu yang timbulnya hadis sahih, maudhu'nya, gharib dan semua hadis sahih semua tu.
tu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, perkara mengenai kemasukan dalam syurga itu, sahabat tadi dia tanya, dia buat pekerjaan ibadat-ibadat yang wajib saja. Di ketika itu ibadat sunat ni belum lagi lah, yang wajib saja. Contohnya solatnya 5 waktu, puasa dalam Ramadan. Itu dia tanya Rasulullah, adakah ibadat-ibadat yang buat tu boleh masuk syurga? Rasulullah okey. Dan baru datang perintah untuk kita mengerjakan solat sunat ni, untuk backup yang solat fardu ni. Tu siapa yang banyak menunaikan perkara-perkara sunat ini, untung dia. Dia membantu untuk nak backup solat-solat fardu. Itu sebabnya timbul satu hadis, Nabi kata, hadis sahih, Nabi kata siapa yang solat sunat subuh, solat sunat subuh 2 rakaat, ganjarannya seluas langit dan bumi. Oh, kita tak boleh lepas peluang. Buat juga. Sama juga solat zuhur, solat sunat zuhur. Solat sunat ni sebenarnya kita boleh qada. Kalau kita mari-mari, kita masbuk, tak sempat nak buat solat sunat zuhur, habis tu kita buat buat qada 2 rakaat. Jadi yang afdalnya 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum selepas zuhur. Itu yang afdal kalau wajib. Itu kita nak tengok kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang mampu melawan. Kadang-kadang kita ni kan sibuk, sempat buat 2 rakaat tu, 2 rakaat tu pun cukup baik tu, cukup baik. Kalau boleh buat 4 lagi, alhamdulillah. So sebagai bekas jadi jaga di zaman Melayu memang boleh buat 4 kan. Buat kuat. Tanpa bantuan apa-apa lagi lah, daripada suplemen. Semua yang original dan asli lagi. Jadi pertanyaan seorang tentang masuknya ke syurga, pada hadis tersebut Rasulullah SAW ada menerangkan jawapan yang tepat terhadap satu pertanyaan dari seorang lelaki bernama Al-Nu'man bin Qawqal mengenai dirinya sendiri. Dia ni lah yang bertanya tu, boleh ke aku masuk syurga ni dengan amalan yang macam ni? Itu sebab Allah awal mula, pertama mula sekali Allah letakkan rahmat Allah itu dulu. Nak buat apa kan, nak masuk syurga kan, rahmat Allah. Allah tidak meletakkan hampa nak masuk syurga, hampa kena buat ibadat sungguh-sungguh. Ibadat kena buat lah, ibadat masyarakat kena buat lah. Itu kepatuhan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadat kepada Allah. Sebab apa kita ni dijadikan oleh Allah? Sebab apa? Sebenarnya Allah maha kaya tuan-tuan. Allah purposely nak bagi kita rasa syurga tu dulu. Sebab dulu initial kita dah rasa dalam syurga, roh kita dah masuk dalam syurga dah dulu. Ketika mana Nabi Adam dengan Siti Hawa berada di dalam syurga agak lama, sepasang manusia, makhluk Allah. Jadi teringin lah. Teringin ni pun initiate tu daripada Allah. Teringin, sifat teringin yang manusia ni. Maka Nabi Adam kata, wahai Allah, aku nak tengok zuriat aku ni banyak mana. Lalu Allah mengusap belakang tulang sulbi Nabi Adam, keluar roh ni macam laser. Roh kita berada roh akhir zaman, manusia akhir zaman. Kita dah duduk dah, tapi kita tak boleh nak cerita. Sopalah macam kita duduk dalam perut ibu. How comfort are we duduk dalam perut ibu? Itu sebab kita anak dengan ibu ni, Masya Allah, fatabarakallah, kasih sayang ibu ni kepada anak dia. Sampai kita kahwin, beranak cucu cicit piuk dah, dia akan tetap, ibu kita kalau dia hidup, dia akan tetap sebut nama kita, sayang dia. Sebab apa? Ikatan dia. Allah purposely create kita, talian dia, talian pusat dengan ibu tu sampai 9 bulan. Mana kita intimnya kita dengan anak, ibu dengan anak tu. Apa yang ibu makan pedas, anak agak masak sikit pedas. Minum manis, masak manis. Tu, ibu ni terpaksa, paksa rela paksa. Dia tak boleh kata, letih lah, ambil sat sangkut sat dinding, jalan. Tak boleh. Dia kena bawa juga. Dia kena bawa 9 bulan, 9 bulan lebih. Kata dia suka ataupun dia tak suka, dia kena bawa. Aduh. Itu sebab ibu kita ni, Allah Akbar, sampai nak mati dia akan sebut. Kalau kita dah tak ada apa, dia akan sebut lagi depan adik-adik ni, alah alung kau dulu suka makan tempoyak ni.
disebut kita. Allah Akbar pada ibu. Tapi anak zaman sekarang dia leceh sungguh. Ibu dia buat tahanan. Ibu Allah Akbar. Ibu dia macam tu. Alhamdulillah Allah pilih kita jadi orang yang baik. Orang yang baik ni sentiasa mendapat rahmat daripada Allah dan perlindungan. Tu kita nampak segar, nampak kata bercahaya. Sebab kita buat perkara yang baik. Kita buat perkara baik dalam kumpulan yang orang baik-baik. Kita bukan orang kumpulan jepun. Baik. Tu nampak. Tu Allah berkuasa. Kalau mana buat menantu lagi pun boleh. Tu. Relation kita dengan ibu. Sampai satu ketika Allah kata, engkau suka tak suka, engkau kena aku pisahkan kau. Potong dan pisah. Habis. Bukan kata mana potong tu that is the end of the world lah. Dia punya jaga atau dia punya belai pula dulu comfort yang kita dalam perut dia jaga. Bila dia keluar dia jaga cara lahirnya pula. Allah Akbar. Kemana lagi ibu kita insya-Allah kata barakah. Tu sebab anak ni jangan sebut nama ayah. Ayah ni bukan tak sayang anak sayang. Cuma Allah ni tak pernah ni apa ayah ni terlalu gentleman, terlalu kuat, tak mau zahir. Kata abah ni sayang, takut kemajuan tu jatuh. Nak sebut perkataan sayang siapa jaga dengan isteri? Suami ni sayang, isteri bukan tak sayang. Walaupun saya pun teringatlah. Satu forum lah dengan Ustazah apa lah. Ada satu hari pun dah lewat dah. Mungkin Tuan Haji tu dah berusia. Dia pun nak suasana pun tengok lengang. Dia pun nak beritahu. Dia kata, Ustazah nak tanya satu soalan. Ni saya sebenarnya pun rasa malu juga nak tanya. Dia kata saya ni umur 72. Lelaki ni kan bukankah lelaki ni selagi badannya hidup, nafsu dia hidup. Satu kata, ya memang betul. Tapi isteri saya ni tiap malam duduk tidur dengan cucu je. Saya tak ada peluang langsung nak tidur dengan dia. Macam mana nak buat? Betul-betul aku jawab tanpa saya reserve juga. Nanti ujung-ujung nanti saya jawab. Pokoknya tak sampai ujung. Dia pun very anxious nak jawab. Dia kata minta maaf lah kakak ibu-ibu kalau saya cakap ni mungkin kakak ibu tak apa setuju. Marah kepada saya. Dia kata kita ni walau macam mana at the whatever age, whatever level kita ni, kasih sayang tu mesti ada. Kalau tak boleh nak buat apa pun, main garu belakang abang pun cukup lah. Main cakap belakang, cakap harimau. Allahu Akbar tu. Tu buat. Kalau dia tak boleh sangat, izinkan. Suami beritahu abang, susah-susah nak abang bicara dan betul lagi. Abang pun cerdik, dia pun tak kata dalam hati kata boleh juga. Mulut kata apa? Abang buat tu yang abang tahu. Kesian dah nak kerja. Kesian tau. Padahal dalam hati ni menggelok dah. Mulut je kata abang ni bukan tak mau tak pergi tinggal seorang ni, tak ada siapa nak jaga, penuh je lah. Dia sebenarnya dah lompat tepuk tangan lah. Aktif orang lelaki kan. Orang lelaki kan Allah kurniakan akal yang banyak, nafsunya satu. Akalnya Allah Akbar. Itu sebab Piramli dah ajar kita dah. Mesti pandai pembohong, mesti pandai temberang. Bagi kalau dua-dua merajuk, anda kawin 3 orang tu penamat. Masya Allah, pada barakallah. Hebat. Jadi tuan-tuan, tu yang kita link kita dengan ibu ni. Allahu Akbar tu. Siapa ada ibu, jagalah. Selain daripada hadis ini, ada beberapa hadis lagi yang sama pengertiannya ataupun hampir sama tujuan dengan hadis yang ke-22 ini. Di antaranya ialah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Abi Sa'id daripada Nabi SAW yang bermaksud, tiada dari seorang hamba yang mendirikan sembahyang-sembahyang yang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan menjauhi dosa-dosa besar, yang 7 melainkan balasannya ialah dibukakan baginya segala pintu syurga yang ia masuk ke dalamnya dari mana-mana bahagian yang dikehendaki. Kemudian Rasulullah membaca ayat tersebut, jika kamu menjauhi segala dosa besar yang dilarangkan
kamu daripadanya nescaya kamu masukkan. Daripada kamu segala kesalahan kamu kami masukkan. Daripada kamu segala kesalahan kamu dan kami masukkan kamu ke tempat masuknya orang-orang mulia. Surah An-Nisa. Nah, itu yang meninggalkan perkara-perkara yang haram. Yang haram kita ingat al-haramu bainun wal halalu bainun. Yang haram itu nyata dan halal itu nyata. Yang haram dia apa? Benda-benda syirik tak buatlah. Kita tolak. Memang kita tak buat pun. Bukan kata takat kita meko je haram. Yang 7 dosa itu haram tu. Zalimi ibu bapa tu haram tu.